الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتميم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenut Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan ensiklopedia Perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah lagi dikasihi. Juga terima kasih kepada staf pentadbiran Gemenut Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom tanpa membuang masa lagi, kita berperang dengan Ustaz. InsyaAllah. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita semua untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ni kita akan sambung lagi kuliah sirah kita dan kita terus pergi ke muka surat 240. Okey. Kuliah sirah ensiklopedia Perang Rasulullah terus pergi kepada muka surat 240, tahun ke-10 Hijrah. Okay, tahun ke-10 Hijrah. Baik. Kenapa saya tak sentuh? Okay, kenapa saya tak sentuh berkaitan tentang tahun delegasi, yang itu ibu-ibu sebenarnya boleh baca lah. Tahun delegasi ni disebut sebagai Amul Wufud. Tahun-tahun kedatangan daripada kabilah-kabilah luar daripada kota Madinah, dan mereka datang ke Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman dan memeluk agama Islam. Banyaklah delegasi-delegasi daripada sekitar luar Madinah dan masuk Islam. Dan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan perang Tabuk adalah perang yang terakhir sekali.
Sebab perang-perang selepas ni adalah perang-perang tidak ada perang dah. Semuanya adalah waktu Nabi SAW sibuk dengan kedatangan-kedatangan orang luar kota Madinah untuk beriman dengan baginda Nabi SAW. Okay? Jadi ibu-ibu boleh bacalah tahun-tahun delegasi tu, sebab Amul Wufud tu banyaklah delegasi luar yang beriman dengan Nabi. Okey, sekarang kita tengok tahun yang ke-10, iaitu tahun akhir sebelum baginda Nabi SAW wafat. Okey, tahun akhir sebelum baginda Nabi SAW wafat. Baik, tahun ke-10 Hijrah, saat Nabi SAW mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman pada tahun 10 Hijrah, Nabi sempat bersabda, "Wahai Muaz, mungkin engkau tidak akan dapat bertemu lagi denganku selepas tahun ini. Maka pada saat engkau lalui masjidku nanti, mungkin di sana sudah ada kuburku." Muaz menangis kerana bimbang akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Ini adalah bercerita tentang baginda Nabi SAW mula merasakan telah tibanya waktu-waktu kewafatan baginda Nabi SAW. Dan ni ucapan adalah selepas Nabi tunaikan Hajjatul Wada, haji yang terakhir. Sebab beza haji Nabi dengan kewafatan Nabi tu adalah sekitar lebih kurang 2 bulan lebih je. Sebab itu, kalau kita tengok dalam riwayat, tahun kelahiran Nabi ataupun bulan kelahiran Nabi adalah bulan yang diperbincangkan. Nabi SAW ni lahir berapa bulan? 12 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, ini perbincangan yang memang masyhur. Tetapi tahun kewafatan Nabi itu adalah tahun yang pasti. Berapa hari Nabi wafat, itu adalah hari yang pasti, iaitu 12 Rabiul Awal. Itu memang hari kewafatan Nabi itu pasti. Hari kelahiran Nabi SAW menimbulkan keraguan lah. Ada yang kata sekian tarikh, ada sekian tarikh. Tapi sepakat ulama menunjukkan hari kewafatan Nabi itu sama, 12 Rabiul Awal, pada usia Nabi 63 tahun. Sebab itu, sebahagian ulama kita bila sebut Maulidur Rasul, mereka tak sambut sebagai tahun kelahiran Nabi, tetapi disambut sebagai tahun kewafatan baginda Nabi SAW. Dia lebih sayu sebenarnya, lebih sedih lagi lah. Sebab tarikh itu adalah tarikh kewafatan baginda Nabi SAW. Tarikh kelahiran tu adalah tidak dipastikan. Ibu-ibu faham? Okey, jadinya yang kita baca riwayat ni adalah selepas Nabi Hajjatul Wada. Dan kita boleh nampak Nabi SAW pada peristiwa Hajjatul Wada tu yang kita akan jumpa lah lepas ni, dia menunjukkan ada beberapa tanda dan isyarat yang Nabi SAW bakal wafat. Ini disebutkanlah oleh para ulama sirah lah. Antaranya iaitu baginda Nabi SAW waktu hampir-hampir wafat tu di waktu Nabi buat Hajjatul Wada tu, baginda Nabi SAW telah membawa ada 100 ekor kambing untuk disembelihkan. Tetapi baginda Nabi SAW memilih untuk menyembelih 63 ekor. Dan baki itu Nabi serahkan kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib lah yang selesaikan baki tu. Lebih kurang dalam sekitar 37 ekor tu Ali yang sembelihkan. Jadi baginda Nabi SAW seolah-olahnya memberi isyarat lah yang Nabi memilih untuk wafat ketika itu. Ini nanti kita akan bincang waktu tajuk kewafatan baginda Nabi SAW. Sebab itu lepas Hajjatul Wada, Nabi utus siapa nama ni, Muaz bin Jabal. Nabi pesan dah, Muaz bin Jabal, lepas ni kamu pergi ke Yaman jadi qadi, jadi hakim dekat sana. Dan mungkin lepas ni kita tak bertemu dah. Boleh jadi kau akan lalui masjidku nanti, yang tinggal adalah perkuburan aku dan aku tidak ada lagi di situ. Itu antaralah yang saya rekodkan hadis ni pada permulaan tahun ke-10 Hijrah ni, sebab nak bagi tahu ini tahun akhir sebelum baginda Nabi SAW wafat. Okey, kita tengok perang yang ke-81. Kita ada berapa perang? 84 perang. Okey. Jadinya ada lagi 4 peristiwa sahaja yang tinggal sebelum kita berakhir. Okey, ada lagi 4 peristiwa sebelum kita berakhir. Iaitu, tengok Rabiul Awal, Sariyah Khalid bin Al-Walid. Muka surat 241. Okey. Baik, lokasi di Bani Abdul Madan di Najran. Tentera muslimin adalah seramai 400 tentera.
dan ketua panglimanya adalah Khalid bin Al-Walid. Kumpulan tentera muslimin yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid telah diutus oleh Nabi untuk memperluas lagi penyampaian dakwah Islam ke Yaman. Namun kali ini seruan dakwahnya tertumpu kepada Bani Abdul Madan yang menetap di Najran. Okey, yang menetap di Najran. Najran ni di atas sedikit daripada wilayah Sana'ah. Okey, Najran ni dia duduk di atas wilayah Sana'ah. Ustaz freeze kan? Betul tak? Masa kabel Ustaz cabut ni. Ya, ya betul. Ustaz ni. Ikan lain Lina kejut. Ya. Masa kabel Ustaz cabut. Sekejap. Okey, sorry. Alhamdulillah kembali. Okey. Okey, baik. Okey, sekarang tengok. Hujan ke? Tempat Ustaz hujan ke? Tak. Saya punya laptop ni charger dia masalah. Duk eja charger dia. Dia kejap masuk, kejap tak masuk. Dah habis bateri. Ni baru masuk balik. Beli baru lah tu. Beli baru insya-Allah. Okey, baik. Sekarang ni Nabi SAW hantar Khalid bin Al-Walid ni untuk lebarkan luas lagi dakwah dia. Sebab beberapa kabilah yang datang daripada luar Madinah telah memeluk agama Islam kan, tahun ke-9 disebut Amul Wufud sebelum ni. Okey, ramai dah masuk Islam dah. Jadi Nabi nampak wilayah-wilayah ni ataupun kabilah-kabilah yang belum masuk Islam ni, Nabi nak mereka itu juga memeluk agama Islam. Jadi Nabi utuskan Khalid bin Al-Walid untuk menyampaikan dakwah kepada kabilah ni lah, iaitu kabilah Bani Abdul Madan di Najran. Najran ni atas sedikit daripada Sana'ah. Okey, Sana'ah. Baik, sebelum mereka bertolak, Nabi berpesan agar mengajak dan memujuk Bani Abdul Madan ke jalan Islam dengan hikmah dan sebaik mungkin. Namun, jika mereka enggan dan memerangi pasukan tentera muslimin, maka pertahankan diri dan memerangi mereka semula. Ini saya dah sentuh pada awal mukadimah kitab ni dulu. Nabi SAW ni dia dakwah dengan iman. Dia berperang pun dengan iman. Artinya Nabi ni dia membawa iman dan dia membawa keamanan. Jadi salahlah kalau orang mengatakan Islam ni berkembang di atas jalan peperangan ataupun dengan pedang ni, salahlah. Sebab Nabi SAW benda paling asas sekali iaitu dakwah. Walaupun pernah diserang, walaupun pernah diperangi dan sebagainya, benda pertama Nabi akan buat, hantarlah siapa-siapa pun, ketua panglima pun, Nabi SAW akan pesan pada ketua panglima, pertama sekali dakwah. Jangan lupa dakwah kepada mereka dulu. Lepas dakwah tu, kalau mereka tak setuju dan diperangi, barulah pertahankan diri. Kalau mereka setuju beriman, alhamdulillah, yang itulah misi utama Nabi SAW, sebarkan dakwah. Apa yang dipesan oleh Nabi SAW itu telah dilaksanakan dengan sempurna. Tanpa banyak masalah yang timbul, penduduk Bani Abdul Madan menerima dengan rela hati seruan dakwah yang dibawa oleh Khalid. Lalu mereka menghantar seorang utusannya ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Sekali lagi sekumpulan sahabat yang diketuai, minta maaf. Okey, sampai situ. Untuk bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Okey, ini Syariah Khalid bin Al-Walid. Kabilah ni masuk Islam. Okey. Baik, bulan Ramadan selepas tu, Syariah Ali bin Abi Talib. Syariah Ali bin Abi Talib. Sekali lagi, sekumpulan sahabat yang diketuai oleh Ali telah dihantar ke Yaman untuk menyampaikan dakwah Islam. Biarpun berlaku sedikit pertempuran pada mulanya kerana keengganan mereka menerima dakwah yang disampaikan, namun akhirnya mereka bersetuju untuk memeluk Islam dengan beberapa orang pemimpin. Mereka telah berbaiat untuk taat setia kepada Allah dan Rasulnya. Justru mereka telah mengeluarkan zakat daripada sebahagian harta mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan kepada kita, tahun akhir sebelum Nabi SAW wafat ni, Nabi memberikan fokus kepada negara Yaman. Nabi SAW beri fokus kepada negara Yaman. Sebab apa? Wilayah Yaman ni adalah wilayah yang hampir dengan kota Mekah dan menjadi wilayah utama orang Mekah ketika itu berdagang.
Jadi Nabi nak membina komuniti perdagangan daripada Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman ini adalah daripada kalangan orang Islam. Okay, jadi sebab itu misi Nabi SAW sebelum wafat ni adalah meluaskan lagi, sebarluaskan lagi dakwah Islam ni kepada wilayah-wilayah yang seringkali dikunjungi oleh kita kata orang-orang Islam yang berada di Madinah ataupun di kota Mekah. Okay, sebab itu Nabi memilih Yaman ni, banyak misi Nabi ke Yaman. Dan kita tak nafikan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kegembiraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat. Ingat tak kisah peristiwa malam Isra Mi'raj? Kan peristiwa Isra Mi'raj sebelum ni, masa Nabi SAW naik ke langit tu, Nabi diperlihatkan oleh Allah ada 4 batang sungai. 2 batang sungai yang Nabi nampak, sungai Nil dengan sungai Furat. Sungai Nil dengan sungai Euphrates kan, Nabi nampak. Dan sungai 2 sungai lagi disebut sebagai sungai batin, sungai yang ada di dalam syurga Allah. Nabi ada nampak 4 sungai. 2 sungai zahir, 2 sungai di bumi. 2 sungai batin adalah 2 sungai yang ada di dalam syurga Allah. Kalau ibu-ibu ingatlah, kenapa Nabi diperlihatkan dengan 4 batang sungai ketika mana berada di malam Isra Mi'raj? Kenapa ibu-ibu? Siapa boleh bantu saya? Tak ingat, jujur. Tak ingat? Ya Allah, tak ingat. Tak ingat ya. Tak ingat ke? Saja je, try je. Tak ingat ke kenapa Nabi SAW diperlihatkan pada malam Isra Mi'raj itu dengan 2 sungai tu, Sungai Furat dan juga Sungai Nil. Sungai Furat dengan Sungai Nil. Okey. Tak apa, saya explain lah ni ibu-ibu ingatlah sampai bila-bila. Okey. Ceritanya sebab malam Nabi SAW naik Isra Mi'raj tu, itu adalah malam kesedihan kan. Nabi SAW ni telah menghadapi ada 4 kesedihan sebelum malam Isra Mi'raj. Nabi kewafatan Khadijah, Nabi kewafatan Abu Talib, Nabi pun dah berdakwah selama 10 tahun di kota Mekah dan dakwah Nabi ditolak. Dan Nabi telah berdakwah di Taif dan Nabi pun telah dihalau daripada Taif. Ada 4 peristiwa ni menyebabkan Nabi ni betul-betul sedih. Daripada 4 peristiwa yang Nabi berada dalam keadaan kesedihan ni, jadinya Allah jadikan malam Isra Mi'raj adalah sebagai malam kegembiraan lah. Jadi salah satu kegembiraan Nabi diperlihatkan dengan peristiwa melihat 4 batang sungai. Okay. Kenapa 4 batang sungai? Sebab itu adalah kegembiraan pada Nabi. 2 sungai adalah Sungai Nil dan Sungai Furat. Sungai Nil ni, sungai yang ibu-ibu tengok daripada Mesir ni, ni Kahirah kan. Dia turun, dia bertemu dengan Sudan. Kemudian dia turun, dia jumpa dengan Sudan Selatan. Dia jumpa dengan Ethiopia. Dia jumpa dengan Uganda, Kenya, Somalia. Sampai bawah ni. Okey. Daerah itu, kenapa diperlihatkan kepada Nabi SAW? Sebab waktu tersebut Nabi SAW ditunjukkan semua wilayah yang berada di sungai itu semuanya akan beriman kepada Allah dan juga Rasul. Semuanya akan beriman pada Allah dan Rasul. Jadi Nabi ni dia hilang dia punya rasa sedih sebab Allah janjikan. Kamu dakwah sekarang dekat Mekah ni, orang Mekah tak beriman. Kamu Mekah berdakwah pada Taif, orang Taif tak beriman. Tapi Allah tunjukkan hasil kamu dakwah dan bertahan ni, sepanjang-panjang sungai Nil tu, sepanjang itulah yang akan beriman kepada Allah dan Rasul. Sepanjang tu. Dan hari ini kita tengok menjadi saksi lah. Wilayah-wilayah ni semua beriman. Daripada ni, Mesir ni, turun bawah ni semua beriman. Libya, Algeria ni semua beriman ni. Ni kawasan-kawasan ni semua beriman ni. Daripada atas sampai bawah ni, sepanjang sungai Nil, semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Siapa yang boleh nafikan? Dan Nabi sempat tak jumpa dengan orang yang beriman? Sempat. Sebab ketika itu yang wilayah di Ethiopia ni ada Raja Habsyah kan. Nabi dah nampak dah. Ada wakil daripada benua Afrika tu telah memeluk agama Islam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarangnya kita tengok yang berada dekat Sungai Euphrates ataupun Sungai Furat itu bermula daripada Turkiye ni, turunlah sampailah ke bawah Syria, Iraq, turun sampai ke Iran, turunlah sampai ke kawasan negara Teluk ni, Bahrain, Euphrates ni semua Oman semua ni,
semuanya telah beriman kepada Allah dan Rasul. Okay, sebab itu Nabi nampak dua sungai. Ada sungai Nil, ada sungai Furat. Dan di antara sungai Nil dengan Furat ni semuanya orang beriman. Semuanya ni. Kita tahu ni semua wilayah negara Islam ni. Ni semua ni adalah negara Islam. Jadi Nabi SAW telah diperlihatkan lebih awal pada baginda Nabi SAW ni pada malam Isra Mi'raj. Jadi sebelum Nabi wafat, Nabi dah diperlihatkan lebih awal dah. Dan Nabi nampak kejayaan tu. Sebab itu maka misi Nabi SAW dua ni adalah dengan menghantar misi-misi ke Yaman. Banyak ke Yaman ni. Satu sebab ni laluan dagangan utama kan. Laluan dagangan utama. Yang keduanya sebab inilah wilayah yang akan memeluk agama Islam. Okay. Baik. Ini daripada atas ni sampai bawah ni semuanya negara Islam ni. Nabi dah nampak dah. Dan kenapa ada dua sungai dalam syurga tu pula? Ibu-ibu. Bantu saya. Kenapa ada dua sungai dalam syurga? Kenapa ada dua sungai dalam syurga? Kak Intan kata ingat dah ceritanya. Kenapa ada dua sungai dalam syurga pula? Dua sungai ni Furat dah tahu dah. Dua sungai dalam syurga. Ingat yang tadi tu lah. Tak, salah. Tak ingat yang tadi tu, yang ini tak ingat pula. Okey, sebab dua sungai dalam syurga tu menunjukkan kepada kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni kan ada 4 sungai. Sungai susu, sungai tawa, sungai madu, sungai khamar. Dua sungai tu separuh daripada yang ada dalam syurga tu nanti adalah datangnya majoriti daripada umat baginda Nabi SAW. Jadi diperlihat pada Nabi ni gembiranya dekat dunia ni, di dunia saja diperlihatkan semua wilayah ni wilayah Islam ni. Seluas-luas wilayah ni semua wilayah Islam ni. Dan kita boleh katalah hampir 100% negara-negara yang berada kat sini 100%-nya adalah Muslim, betul? 100%-nya Muslim. Dan di hari akhirat pula Allah menampakkan dua syurga tu pula separuh daripada syurga Allah Ta'ala majoritinya adalah umat Islam. Separuh lagi tu berkongsilah ramai-ramai umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Okay. Jadi Nabi SAW gembiralah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberhasilan daripada dakwah baginda Nabi. Ini cerita sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah Ta'ala telah berikan semangat kepada Nabi SAW untuk terus buat kerja dakwah, jangan berhenti. Kalau kamu putus asa, rugilah. Sebab kalau kamu berusaha, inilah hasil yang kamu akan dapat. Okay? Jadi Nabi SAW sebelum wafat telah diperlihatkan separuh daripada wilayah-wilayah itu telah memeluk agama Islam. Okay? Sebab itu ada berlaku Amul Wufud dan Nabi SAW pun telah hantar dua misi peperangan yang dihantar Sariyah Khalid dengan Ali ni untuk dakwah ke Yaman. Dan dua-dua ni dengan mudahnya beriman kepada Allah dan Rasul. Tak berlaku dah cerita-cerita macam perang Uhud, perang Badar dan perang-perang sebelum ni. Semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Okey, baik, selesailah peristiwa dua Sariyah tersebut. Sekarang kita nak bincang tentang Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada'. Haji yang terakhir yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Okey, sebelum tu ada soalan ke? Okay, sebelum tu ada soalan ke? Nak tanya dululah sebelum kita buka. Tak ada soalan, Saya tak ada Ustaz. Ustaz. Terus insyaAllah. Tak ada soalan tapi macam sedih pula. Haji Wada' dah masuk ni. Okay, Hajjatul Wada' lebih kurang dalam 3 bulan sebelum baginda Nabi SAW wafat. Okay, kejap Saya nak double check kejap. Tunggu. Kejap Sekejap. Ibu, dia penyanyi tak? Sekejap ibu-ibu.
Okey. Baik. Kita tengok perbincangan tentang bab haji. Okay, kita bincang bab haji. Okey, tengok Nabi SAW sebagai ketua jemaah lah, Nabi SAW keluar. Ketua presiden yang berada di Mekah iaitu Abu Dujana Al-Ansari. Abu Dujana ni wakil Nabi yang menjadi kita kata pemangku Nabi di kota Madinah. Bilangan jemaah yang keluar sekitar 90,000 ke 100,000. Yang ini dalam sebahagian riwayat menyebutkan yang keluar bersama dengan Nabi ketika itu adalah 150,000. 150,000. Yang keluar waktu itu adalah 150,000. Okey. Jadinya ramailah yang keluar ni, 150,000 orang yang keluar bersama dengan Nabi SAW. Boleh bayangkanlah berapa ramai jemaah yang Nabi nak kena uruskan, 150,000 ni. Okey. Baik, penghujung bulan Zulkaadah tahun ke-10 Hijrah, sedang Nabi berkumpul bersama para sahabatnya daripada pelbagai kabilah Arab. Baginda meminta agar mereka menjadi saksi bahawa Nabi telah pun menunaikan amanah Allah kepadanya untuk menyampaikan risalah dan menasihati umat manusia. Di kesempatan itu juga Nabi memaklumkan kepada para sahabat bahawa baginda ingin mengerjakan haji pada tahun ini. Maka ramailah yang ingin turut serta dalam rombongan ini. Maka pada 26 Zulkaadah, rombongan Nabi SAW berangkat meninggalkan Madinah ketika waktu zuhur dan tiba di Zulhulaifah sebelum waktu asar. Di Zulhulaifah, Nabi menunaikan solat asar 2 rakaat dan bermalam sehinggalah zuhur keesokan harinya. Okey, ni kita nak bincang panjang ni tentang Hajjatul Wada. Okey, sebelum tu, Puan Hanita nak tanya soalan ke? Ada? Tak ada Okey, baik. Soalan daripada saya. Kenapa Nabi SAW buat ibadah haji ni last sekali sebelum Nabi wafat? Kenapa Nabi SAW tak buat lebih awal lagi? Dan kenapa Nabi tak buat berkali-kali? Seumur hidup sekali je Nabi buat haji ni. Bahkan Nabi ni lahir dekat kota Mekah. Dan orang Mekah pun buat haji lebih awal lagi kan. Kita pernah sebut dulu, Abu Lahab kalau ikutkan pangkat dah haji dia tu, kita boleh kata haji Abu Lahab dah. Sebab dia memang sering kali bertawaf, beribadah kan di Mekah ni. Sebab ibadah haji ni adalah daripada syiar Nabi Ibrahim. Okay, manasik dia tu daripada Nabi Ibrahim, bukan dari Nabi SAW. Tetapi kenapa Nabi buat haji sekali seumur hidup? Kenapa zaman Nabi di Mekah Nabi tak buat? Ataupun zaman-zaman awal hijrah kenapa Nabi tak buat? Siapa yang boleh bantu saya? Ibu-ibu? Ustaz, try saya. Silakan Bunda Aisyah. Nak menunjukkan bahawa ibadah haji ni wajib hanya sekali je untuk umat Islam. Okey. Okey lagi? Betul. Lagi? Bunda Aisyah. Itu je. Cuba Ustaz, cuba. Sila. Mungkin perjalanan akhir sebelum sebab Rasulullah kan macam dapat hint dia akan wafat. So dia kan berasal daripada kota Mekah. Satunya macam bukanlah tinggal kenangan tapi kepulangan dia ke Mekah tu untuk jadikan satu kepulangan yang betul-betul dah Islam tu memang dah berjaya lah kot Ustaz sebelum Rasulullah wafat. Wallahualam, tak tahu. Okey. Lebih kurang macam itulah nampaklah adalah mungkin kita kata perpisah yang akhir sekali lah sebelum Nabi SAW wafat di kota Madinah. Itulah kunjungan akhir Nabi di kota Mekah. Okay, mana cerita ni dah jadi penghujung dah. Tetapi yang saya nak sebutkan pada ibu-ibu, kenapa Nabi buat haji sekali? Bunda Aisyah kata sebabnya itulah menunjukkan kepada kita haji ni wajibnya sekali kan. Bukan 2 kali. Tapi masyarakat kita macam itulah. Dah pergi haji dia nak pergi lagi. Mungkin dia kata saya rindu lah nak pergi. Saya tak nafikan lah. Tapi ingat wajibnya sekali. Ada hak orang lain pada kota-kota tu. Memang kita ada kemampuan. Tapi ada hak orang lain. Tapi yang lebih pentingnya sebenarnya saya nak sampaikan pada ibu-ibu. Kenapa Nabi SAW tak buat haji lebih awal lagi? Kenapa di saat akhir sebab baru Nabi buat? Sebab sebelum ini, untuk iktiraf haji salah satu ibadah yang Islam, betul. Sebab nak bagi tahu pada kita, sebelum ni, orang yang beribadah di Mekah ataupun di Kaabah itu, mereka beribadah dengan kebatilan. Dengan adanya berhala-berhala di Kaabah. Dan mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Jadi Nabi SAW tak buat.
kalau Nabi buat, nanti akan ada orang yang akan mengatakan, oh Nabi dulu pernah buat umrah dan haji lebih awal dan waktu tu banyak berhala yang ada dekat Mekah. Contohlah orang kata macam tu. Yang kedua pula, orang akan kata boleh jadi Nabi pun tawaf dalam keadaan telanjang. Ataupun orang kata mungkin Nabi tak telanjang, tapi Nabi pernah tengok orang bertelanjang. Jadi sebab itulah tak berlaku benda tu dan Nabi tak buat pun. Dan Nabi memilih waktu Mekah tu dah bersih dah. Orang-orang kafir pun dah keluar. Sebab ayat sebelum ni kita dah bincang. Lepas peperangan Khaybar, kan ada Allah turunkan ayat bara'atu minallah tu, surah Taubah, sebab Allah murka kepada orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian mereka dengan Nabi selepas Fatu Mekah. Jadi lepas tu orang Mekah ni, kat Mekah tak ada lagi orang musyrik. Semua orang dah bersih dah daripada kalangan orang musyrik. Waktu tu tidak ada lagi orang sembah berhala, tidak ada lagi berhala dan tidak ada lagi orang musyrik. Bersih dah kota Mekah ni. Barulah waktu itu Nabi SAW datang dan barulah menunaikan ibadah haji, kemuncak ibadah di dalam rukun Islam. Okey, kemuncak ibadah kita waktu tu. Jadi dia menjadi teladan. Macam mana kita buat haji pada waktu ini, macam itulah haji pada waktu baginda Nabi SAW. Kita katalah kira tahun pertama Mekah tu bersih daripada kalangan orang musyrik, bersih daripada berhala, barulah Nabi SAW membuka Mekah tu dengan ibadah haji yang paling bersih lah, paling terbaik. Itulah contoh daripada baginda Nabi SAW. Okay. Yang lain-lain tadi, pandangan-pandangan ibu-ibu tadi bukan salah. Tapi dia lebih kepada hikmah. Yang ini sebab kenapa Nabi buat haji tu yang terakhir sebelum baginda Nabi SAW wafat. Okey, baik, kita tengok dekat sini Nabi SAW menunjukkan kepada kita beberapa tanda waktu Nabi SAW nak buat ibadah haji. Okey. Kalau dekat sini Nabi SAW saya tandakan pada 26 Zulkaadah kan. 26 Zulkaadah ni Nabi keluar untuk buat ibadah. Okey. Kalau tengok daripada riwayat yang sahih, baginda Nabi SAW ni dia keluar beribadah iaitu antara 25 Zulkaadah ataupun 26 Zulkaadah. Nabi keluar daripada kota Mekah, lalu Nabi sampai di Zulhulaifah. Zulhulaifah ni sebenarnya sempadan tanah haram dengan bukan tanah haram. Dia sempadan. Okey, sempadan. Sebab itu kalau ibu-ibu sampai ke Zulhulaifah ataupun kita sebut sebagai Bir Ali, miqat yang ada dekat Madinah tu, ibu-ibu akan nampak pintu apa kita bukan pintu gerbang, apa tu? Batu penanda. Ini ditulis batasan tanah haram. Ibu-ibu akan nampak betul-betul sebelah masjid tu. Sebelah masjid, lepas tu dekat bukit-bukit belakang tu dia ada tanda-tanda dia. Dia berada di sempadan. Di antara tanah halal dan juga tanah haram. Okey, dia berada di penghujung lah, luar daripada kota Madinah. Okey. Baik. Dekat situ Nabi SAW bertolak daripada Madinah lepas zuhur. Nabi sampai sekitar waktu asar. Dan Nabi SAW stay dekat situ adalah selama 1 hari. Nabi bertolak esok tu adalah selepas zuhur. 1 malam lah Nabi stay dekat Masjid Bir Ali tu. Ataupun kita sebut sebagai Zulhulaifah. Ataupun juga dikenali sebagai Masjid Asy-Syajarah. Dekat situ Nabi stay satu malam. Jadi dekat situlah sebabnya kenapa baginda Nabi SAW dia akan mandil ihram dekat situ. Dan Nabi SAW dia pakai wangian lah dan sebagainya dekat kawasan tersebut. Sebab dia stay selama 1 malam. Berehat sebelum bertolak. Okey. Dalam riwayat menyebutkan Nabi SAW dia keluar di Zulhulaifah ni iaitu pada hari Sabtu. Dan bertolak daripada Zulhulaifah ke Mekah tu pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Jadinya Nabi SAW solat di Zulhulaifah ni iaitu waktu asar, solat maghrib, solat isyak dan juga solat subuh. Di Zulhulaifah. Okey. Baik, pada waktu Nabi duduk di Zulhulaifah ni, Jibril pun turun. Jibril turun pada waktu tersebut. Dan pada waktu tersebut, Jibril datang kepada Nabi SAW dan perintahkan kepada Nabi SAW untuk solat di lembah tu. Ini menunjukkan kepada kita adanya hukum sunat untuk kita beribadah di Masjid Zulhulaifah. Jadi kalau ibu-ibu yang pergi haji ataupun pergi umrah lah khususnya. Daripada Madinah, kita nak pergi ke Mekah tu,
ambillah peluang untuk duduk dekat Zulhulaifah tu, mungkinlah untuk kita solat sunat ke, kan, berwuduk dan sebagainya, kerana itulah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Selalunya kita akan solat zuhur asar tu dah jamak dah. Jadi sampai kat Zulhulaifah ni untuk miqat saja, niat umrah. Tapi turunlah daripada bas tu, ambillah kesempatan untuk tunaikan mungkin solat sunat. Solat sunat dekat situ dibenarkan. Okey. Baik, Jibril AS bagi tahu pada Nabi pada waktu tu adalah Nabi ni diperintahkan untuk solat dan Nabi SAW ni diperintahkan untuk berniat umrah. Minta maaf. Nabi diperintahkan untuk berniat haji. Cuma dia ajarkan ke waktu itu, Nabi ni berniat umrah di dalam ibadah haji. Dalam riwayat hadis kata apa? Iaitu, wakul dan wahai Muhammad, berniatlah umratan fi hajjatan. Iaitu berniatlah umrah pada ibadah haji. Apa maksudnya? Maksudnya dekat sini, Nabi melaksanakan ibadah hajinya dengan haji kiran. Dia ada haji tamattu', ada haji ifrad, ada haji kiran. Kalau orang tanya pada kita, Nabi ni haji apa? Iaitu Nabi berhaji dengan haji kiran. Haji kiran. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok Musad 242 tu, 27 Zulkaadah, pada hari tersebut Nabi bersabda, aku berniat melakukan umrah dalam haji ni. Kat situ adanya haji kiran. Okey, kita tengok paling asas sekali lah. Kita ada 3 kan, dipanggil haji ifrad. Haji ifrad ni haji tunggal, haji je dia buat. Dia tak buat umrah, haji saja. Haji kiran, kiran ni maksudnya berkembar. Dia sama dengan perkataan qorin. Qorin ni kan kita ada kembar kita ni, qorin. Kiran tu maksudnya berkembar. Haji dan umrah tu dilakukan serentak. Okey. Ketiga dipanggil haji tamattu'. Tamattu' itu adalah haji bersenang-senang. Dia buat umrah dulu, selesaikan tahlul. Kemudian barulah dia boleh buat ibadat haji. Okay, jadi Nabi buat yang mana ni? Nabi buat haji kiran. Sebab itu dekat situ Nabi berniat, aku lakukan umrah di dalam haji ni. Kenapa Nabi buat umrah dalam ibadah haji ni? Disebut haji kiran ni. Sebab pada zaman tu, orang Quraisy dan orang Arab zaman tu ada kepercayaan. Masuk Zulhijjah tidak dibenarkan buat ibadah umrah. Maksudnya ibadah umrah ni hanya boleh buat daripada bulan Muharram sampai Zulqa'dah je. Zulhijjah tak boleh buat Muharram. Tak boleh buat ibadah umrah. Jadi Nabi nafikan. Syariat Allah membenarkan pada sepanjang waktu ni boleh buat ibadah umrah sekalipun pada bulan Zulhijjah. Sebab zaman tu orang buat ibadah umrah, orang buat ibadah haji hanya berniat haji je, dia tak buat umrah. Jadi Nabi SAW diajarkan oleh Jibril buat umrah di dalam ibadah haji. Maksudnya boleh buat umrah serentak dengan haji. Jadi lagi ibu ada soalan ke? Boleh? Sebab zaman tu sebab zaman tu kepercayaan dia haji je, tak boleh buat umrah. Jadi Nabi nafikan. Syariat Allah membenarkan haji dan umrah tu boleh buat serentak. Sebab itu Jibril ajar pada Nabi untuk berniat umrah serentak dengan haji. Okey. Dan kemudian ada lagi satu perkara yang paling menarik dekat situ, iaitu baginda Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais. Siapa Asma binti Umais ni? Asma binti Umais ni adalah isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Umais ni adalah isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia isteri. Ni isteri barulah, isteri baru kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan waktu tu dia baru melahirkan anak. Asma binti Umais ni baru lahirkan anak. Dan dia nak pergi buat haji. Sedangkan waktu itu dia dalam keadaan keluar darah nifas. Darah nifas tak berhenti lagi ni. Dia baru lepas bersalin ni. Tapi dia nak buat ibadah haji. Subhanallah. Nak tunjukkan kepada kita. Waktulah kita bayangkan. Waktu seorang wanita baru lepas mengandung 9 bulan ni. Kemudian baru lepas melahirkan anak. Kita istilahkan waktu berpantang lah. Waktu patut diberehat tu. Tapi semangatnya para sahabat baginda Nabi SAW ni nak buat ibadah bersama dengan Nabi SAW. Yang inilah kita rasa malu sangatlah. Malu sangat. Bayangkan. Sepatutnya itulah keuzuran yang dibenarkan. Kamu dalam keadaan nifas, rehatlah. Duduklah. Dulu kan, berehatlah. Sebab ni adalah peluang Allah Ta'ala beri. Setelah kamu bersusah-susah nak lahirkan seorang anak. Tiba-tiba dia ambil kesempatan waktu tu, Nabi nak pergi haji, dia pun nak pergi haji juga. Jadi dia jumpa dengan Nabi SAW
Lalu dia tanya pada baginda Nabi SAW, macam mana saya nak buat haji ni? Ibu-ibu boleh faham maksud saya tak? Saya baca hadis ni, saya rasa macam, ya Allah, malu lah kita. Kita ni solat jamak pun kadang berkira-kira kan. Ada peluang sikit je nak solat jamak aja kan. Ada peluang sikit nak solat jamak. Sahabat Nabi ni, dalam keadaan nifas ni, sepatutnya dia tak pergi haji pun tak apa. Tapi dia semangat juga. Dia nak buat juga ibadah haji. Nak buat juga. Walaupun susah, dalam keadaan macam tu, dia nak juga buat ibadah haji. Yelah dengan diri masih lagi kurang rehat. Kemudian lagi pada waktu tu juga kita kata apa, nak uruskan anak yang masih lagi kecil. Tapi semangat beribadah tu mengatasi segalanya. Dia tak nampak benda tu sebagai kesusahan. Tapi nampak tu sebagai nikmat. Dan kerana hadis Asma bin Umais inilah menjadi dalil kepada kita tentang panduan. Macam mana wanita-wanita yang dalam keadaan keuzuran ini untuk buat ibadah haji. Satu kisah ni, satu lagi nanti kita akan jumpa kisah daripada Aisyah. Kan Aisyah ni dia datang haid dia pada waktu tersebut. Jadi dia tak dapat buat ibadah haji. Jadi Nabi ajar pada dia nanti niat haji nanti dekat Masjid Aisyah. Masjid Aisyah, tempat miqat yang paling dekat di kota Mekah tu. Nanti kita akan bincang lah. Okay, sekarang ni kita bincang ni dulu. Okay, hadis ni dia kata apa? Abu Bakar melaksanakan haji bersama dengan Nabi. Dan isterinya Asma binti Umais ikut serta dalam perjalanan itu. Lalu Asma melahirkan di bawah pokok di kawasan miqat di Zulhulaifah. Subhanallah. Ni bukan cerita dia dah bersalin Ni cerita dalam keadaan sesak tu pergi juga berjalan ni. Pergi berjalan. Dan kita boleh fahamlah kenapa dia bersalin dekat miqat Zulhulaifah ni. Kita boleh nampak antara Madinah nak ke Zulhulaifah ni kalau naik bas pun dalam 20 minit lah. 15 minit ke 20 minit. Waktu-waktu macam tu kerap kuat berjalan ni memang cepatlah bersalin kan. Doktor pun pesan kalau nak cepat bersalin ni, nak mudahkan ni, banyakkan berjalan. Dan kita boleh fahamlah. Jadi kerana jalan yang jauh tu menyebabkan dia bersalin berhampiran dengan miqat Zulhulaifah. Lalu lepas dia bersalin dekat bawah pokok dekat Zulhulaifah ni, maka Abu Bakar datang berjumpa dengan Nabi dan mengkhabarkan kepada Nabi berita tersebut. Lalu Nabi SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruh isterinya berniat haji dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh semua jemaah haji melainkan tidak bertawaf di Kaabah. Semua ibadah haji semua boleh buat tapi tak boleh tawaf. Sebab apa? Sebab tawaf itu dia perlu bersuci. Tawaf tu perlu bersuci dan ini sebenarnya halangan. Kalau orang tanya, apa halangan wanita yang uzur ni tak boleh buat umrah dan haji ni adalah kerana pada ibadah tawaf tu. Sebab itu syarat tawaf dia mesti suci dan dia mesti dalam keadaan suci hadas besar ada kecil. Dia mesti berwuduk. Kalau dia terbatal wuduknya maka dia kena ambil wuduk dan baru boleh sempurnakan tawaf dia. Itu sebenarnya dalilnya. Jadi kalau contoh, kalau wanita dia buat umrah, dia dah selesaikan tawaf dia 7 pusingan, selesai. Kemudian waktu dia nak buat sa'i, waktu tu jatuh darahnya, period pula. Kebetulan dia period. Macam mana? Dia perlu berhenti tak? Tak perlu berhenti. Dia sempurnakan sa'i dia. Tawaf dah sempurna dah. Jadi sa'i tu period. Sempurnakan sa'i dia dan selesailah ibadah umrah dia. Lepas tawaf, lepas sa'i, dia tahallul. Okay, boleh faham maksud saya? Maksudnya tawaf tadi sempurna, dia bersih. Tawaf dia bersih. Dia dalam suci, berwuduk. Macam biasa. Tiba-tiba masa dia nak buat sa'i, dia rasa period pula. Cek period. Jadi waktu tu macam mana? Sempurnakan je sa'i dia. Boleh ke sa'i dalam keadaan itu? Boleh. Sebab yang menjadi halangan adalah pada tawaf. Okay? Pada ibadah-ibadah yang lain, rukun-rukun yang lain tidak menjadi halangan. Jadi kalau wanita tu dalam keadaan berhadas ke ataupun macam mana pun, dia nak pergi miqat, dia nak mabit, tidak ada halangan. Tidak menjadi halangan. Yang menghalangnya itu adalah pada tawaf. Itulah menjadi dasar hukum dalam kalangan para ulama ni bila dibincang tentang bab haji dan juga umrah. Okey. Kemudian Nabi SAW dia pun telah menandakan unta-unta yang akan dikorbankan. Maksudnya yang jemaah-jemaah haji yang nak pergi ke Mekah ni, yang pergi Mekah buat haji ni, unta-unta yang nak disembelih buat ibadah korban tu telah ditanda awal-awal lah. Dia dah berniat dah. Ni unta-unta ni untuk dibuat ibadah korban. Okey, kemudian lepas tu bila Nabi SAW ni dah bersiap semua dah teratur semua, barulah Nabi SAW mandi dan bersiap sebelum ihram. Nabi mandi dan Nabi bersiap sebelum ihram. Kata Aisyah,
Nabi SAW itu, sekejap Okey, kata Aisyah, Nabi SAW itu meletakkan minyak wanginya di belahan rambut Nabi SAW dalam keadaan beliau sedang berihram. Okey, ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW mandi dan Nabi memakai wangian sebelum Nabi berniat ihram. Ya, sebelum Nabi berniat ihram tu, Nabi dah pakai minyak wangi semua, siap. Jadinya kalau kita sebagai seorang lelaki, kalau kita nak berniat ihram, saya nak pakai minyak rambut bagi kemas-kemas, boleh ke tidak? Boleh. Saya nak pakai minyak wangi, boleh ke tidak? Boleh. Tapi wangian itu pakainya adalah pada kulit kita. Kalau nak pakai perfume ke apa, sembun ni di pada kulit kita. Dan dia perlu dilakukan sebelum berniat ihram. Bayangkan Nabi daripada Madinah ke Mekah ni perjalanan jauh. Cuba bayangkan dengan tak mandi, kemudian dalam keadaan tak berwangian, bayangkan tempoh yang panjang tu mungkinlah menyebabkan tubuh seseorang itu akan berbau kan. Jadi Nabi ni dilumurkan minyak wangi ni sebanyak yang baik, sebaiknya sampai kata Aisyah, aku nampak kilatan wangian Nabi tu. Nak bagi tahu Nabi lumurkan sebab Nabi nak berjalan ni daripada Madinah ke Mekah dengan tempoh perjalanan yang panjang berhari-hari. Dan waktu tu terikat dengan pantang larang ihram. Jadi Nabi SAW telah bersihkan badan dia, pakai wangian yang sebaiknya dan Nabi baru berniat ihram. Okay, jadi dibenarkan pada kita ni memakai wangian bahkan menjadi sunnah sebelum berniat ihram. Okay, bagi lelaki minyakkan rambut tu bagi cantik dulu. Dan saya sebutkan tadi pakai adalah pada kulit, bukan pada kain ihram. Okay, sebab apa? Sebab bila dah ada pada kulit kita, nanti lepas kita berniat ihram, kalau kita tercium wangian tu pada tubuh kita, maka tidak menjadi masalah. Okay, sebab wangian itu adalah daripada badan kita, bukan daripada wangian di pakaian kita. Okay, baik. Kemudian okay, dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW perintahkan kepada sahabat Nabi untuk berniat ihram pula. Kata Nabi SAW, sesiapa yang buat haji dan umrah serentak, maka niatlah. Maksudnya ada sebahagian sahabat Nabi buat haji qiran. Dan siapa yang nak buat haji sahaja, niatlah. Maksudnya ada sebahagian sahabat Nabi juga melakukan ibadah haji ifrad. Dan kata Nabi, dan sesiapa yang ingin buat umrah, maka berniatlah. Maka berarti dia telah melakukan ibadah haji tamattu'. Dekat hadis ni menunjukkan kepada kita, kalau orang tanya, Nabi buat haji qiran, maka mana datang haji ifrad dan haji tamattu'? Dia dalam rombongan yang seramai 150,000 jemaah ni, ada 3 orang yang Nabi telah izinkan. 3 jenis haji. Nabi buat haji qiran, sebahagian sahabat Nabi ikut Nabi. Dia buat haji serentak dengan umrah. Ada sebahagian Nabi SAW masih lagi buat haji ifrad, haji saja, dia tak campur dengan umrah. Dan ada sahabat Nabi SAW yang masuk Mekah berniat umrah. Dia buat haji tamattu', dia berniat umrah, selesai, baru kemudian nanti dia buat ibadah haji. Okay, jadi 3 haji ni adalah haji yang datang daripada syariat baginda Nabi SAW. Jangan kita ingat, oh saya mesti kena buat haji qiran, haji tamattu' Nabi tak buat, haji ifrad Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Tetapi Nabi telah mengiyakan dan membenarkan perbuatan para sahabat. Sebab itu haji itu ada 3. Walaupun Nabi buat haji sekali, tapi kita ada 3 jenis haji. Sebab ini adalah melalui perbuatan para sahabat yang dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Jelas ke ibu-ibu? Boleh? Okey, kemudian. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW pun dah berniat umrah dan keluar. Dan inilah menjadi dalil ibadah di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i perlu didahulukan dengan niat. Sebab ibadah Nabi ni, Nabi solat ke, Nabi puasa ke, Nabi tak berniat. Okay? Ibadah puasa, solat Nabi tak berniat. Sahabat Nabi tak pernah riwayatkan pun hadis Nabi berniat ketika nak solat. Nabi berdiri, qiyam, lalu Nabi angkat takbir, Allahu Akbar. Nabi solat. Tak ada satu riwayat pun kata Nabi telah mengucapkan lafaz sebelum solat dengan lafaz usalli fardhu zuhri, tak ada. Jadi Imam Syafi'i meletakkan perlu berniat sebelum solat adalah kerana Nabi berniat sebelum melaksanakan ibadah haji.
Bahkan Nabi ajarkan pula sahabat Nabi, perintahkan sahabat Nabi untuk berniat untuk melakukan ibadah haji. Jadi kalau haji itu ada niat, maka ibadah-ibadah lain pun ada niat. Inilah yang dipegang di dalam mazhab Al-Imamu Syafi'i. Tetapi mazhab-mazhab yang lain tak ada. Okay, hanya niat tu ada pada ibadah haji, tetapi tidak pada ibadah yang lain. Saya suka tekankan kat sini supaya kalaulah ada ibu-ibu yang dalam keadaan was-was ke, dalam keadaan ragu-ragu ke kan, yang dia niat dalam solat tu ataupun dalam ibadah lain tu masuk tak masuk, dia was-was sentiasa. Jadi kita faham dekat sini, iaitu niat pada haji itu wajib, tetapi pada ibadah-ibadah yang lain itu dia bukan niat dengan lafaz usalli, tak, dia adalah niat dengan lintasan di hati kita. Okay, sebab Nabi SAW bila nak solat, dia berdiri dan dia kata takbir Allahu Akbar. Nabi SAW tak melafazkan dengan lafaz niat. Okay, baik. Kemudian yang berikutnya, ni waktu persiapan dekat Zulhulaifah. Kita boleh nampak banyak hukum dekat sini. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang. Ada seorang sahabat Nabi ni datang jumpa dengan Nabi. Dan dia bertanya kepada Nabi SAW, dia nak buat haji untuk abang dia. Dekat sini jatuhnya hukum adanya badal haji. Okay, ada hukum tentang badal haji. Iaitu satu hadis, Nabi mendengar ada seorang lelaki untuk berniat haji. Lalu dia mengatakan, labbaik Allah, aku menyahut seruanmu wahai Allah untuk haji Syubrumah, dia kata. Syubrumah tu nama abang dia. Si fulan ni sahabat Nabi, dia kata apa? Aku sahut seruanmu ya Allah untuk buat haji ke atas Syubrumah. Syubrumah tu nama orang lah. Dia nak buat haji untuk abang dia, badal haji. Lalu Nabi bertanya, kata Nabi SAW, man Syubrumah? Dia kata, siapa Syubrumah ni? Kata Nabi, siapa Syubrumah ni? Kata si fulan ni, akhun li. Syubrumah tu adalah abang aku ya Rasulullah, abang aku. Lalu kata Nabi SAW, sudahkah engkau telah melaksanakan haji? Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, hajjata nafsi, kamu dah buat haji ke belum? Lalu kata si fulan itu, belum, aku tak buat lagi. Kata dia, aku belum buat haji lagi. Kata Nabi SAW, iaitu, hajilah ke atas kamu, kemudian setelah itu hajikanlah kepada Syubrumah. Maksudnya di sini jadi hukum lah. Siapa nak buat badal haji, boleh ke tidak? Hukumnya boleh. Tapi dengan syarat dia mesti haji terlebih dahulu. Buat haji untuk diri dia. Lepas tu tunggu tahun depan baru dia boleh buat haji untuk saudaranya ataupun sesiapa sahaja. Itu perkara pertama yang jadi hukum yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okey, ini adalah perkaitan-perkaitan hukum dekat sini. Okey, siapa nak buat haji boleh, tapi kena selesaikan hajinya dulu baru dia buat haji kepada orang lain. Dan saya rasa benda ni logik. Kenapa Nabi ajar? Sebab Nabi suruh kita buat untuk kita dulu baru buat orang lain. Seperti mana ibu-ibu naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang, lalu kita punya kru kabin bagi tahu kalau berlaku kecemasan dalam kapal terbang, kita kena selamatkan diri kita dulu. Pakai nap ke, pakai jaket keselamatan, pakai diri dulu. Lepas tu dah selesai kita, baru kita pakaikan kepada orang lain. Anak kita, pasangan kita, ibu bapa kita dan sesiapa saja. Selesaikan kita dulu, selamatkan diri kita dulu, baru selamatkan orang lain. Okey? Jadi macam itulah ibadah haji. Haji diri kamu dulu, baru buat haji untuk orang lain. Okey? Baik. Ini menjadi hukum lah kemudian. Baik, kemudian Nabi SAW pun berniat haji. Kata Nabi SAW, wahai Tuhanku, aku memohon ibadah haji tanpa riak dan sum'ah. Nabi niat aku buat ibadah haji ni tanpa riak dan tanpa sum'ah. Dan Nabi SAW telah berniat haji dia labbaika umratan wa hajjan. Kalau badal haji boleh tak Ustaz kalau kita belum haji? Maksudnya kita yang nak buat haji tu, kita nak buat haji untuk abang kita, mak kita, kita kena selesai haji kita dulu. Barulah kita boleh buat untuk abang kita. Tetapi kalau kita tak buat, kita belum haji lagi dan kita tak buat, kita nak wakilkan kepada orang lain. Ada agensi ke, ataupun saudara mara ke, petugas-petugas haji yang pergi haji sana.
Dia dah ada haji dah, dia dah buat haji dah sebelum tu. Jadi kita kata, saya nak minta tuan tolong buat haji untuk mak saya boleh? Hukumnya boleh lah sebab si fulan yang buat badan haji untuk keluarga kita itu, dia telah sempurnakan haji dia. Kita tak ada haji lagi. Tapi boleh tak kita buat? Kita boleh buat. Tapi kalau kita yang nak buat sendiri, kita kena pastikan kita telah haji dahulu. Barulah kita boleh buat untuk sesiapa sah haji, badal haji. Okay? Baik. Dekat sini Ibu, Nabi SAW berniat umrah. Ada berniat haji. Selalu kita niat umrah ni apa? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala kan? Kita niat, ya Allah aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Tetapi dalam riwayat yang sahih, riwayat Al-Bukhari, Nabi kata apa? Labbaikallah umratan wa hajjan. Aku sahut seruanmu ya Allah dengan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Maksudnya dia berniat haji dan umrah tu dengan niat itu. Lepas ni ibu-ibu kalau niat umrah, labbaika umratan wa hajjan. Ataupun kalau kita nak niat umrah, labbaikallahumma umrata. Aku sahut seruanmu wahai Allah untuk buat ibadah umrah. Khalas dah, selesai dah. Itu seringkas dan semudah itu untuk berniat umrah ataupun haji. Okey, Nabi pun dah berniat umrah, Nabi buat haji qiran. Dan kemudian Nabi SAW tunjukkan kepada kita satu lagi sunnah, iaitu Nabi kata apa? Daripada Abdullah bin Umar, lepas Nabi berniat umrah, maka Nabi SAW telah bertalbiyah. Dia kata Nabi SAW telah bertalbiyah. Talbiyah macam mana? Talbiyah yang selalu kita baca itulah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Dan Nabi mengangkat suaranya dan bertalbiyah. Waktu kita dalam keadaan ihram, zikir dan amalan salih yang paling afdal adalah dengan memperbanyakkan talbiyah. Itu zikir dan amalan yang paling afdal. Okey. Kita ingat yang amalan lain kan? Waktu tu yang paling afdal adalah bertalbiyah. Dan talbiyah itu paling afdal adalah dengan menguatkan suara kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu yang paling afdal. Okey? Ini antaralah ibadah haji yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Saya minta maaf ibu-ibu, kita sentuh Hajatul Wada' ni, saya tak baca pada teks buku kita, saya nak detailkan lah supaya kira sekali lah ada sikit input-input untuk kursus haji kita. Okay, ini saya bawalah hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat haji baginda Nabi SAW. Okay, jadi kesempatan yang akan datang kita akan bincang lagi lepas ni tentang bagaimana Nabi SAW keluar daripada Zulhulaifah dan apa yang berlaku sepanjang perjalanan. Sebab sepanjang yang berlaku dalam ibadah haji Nabi ni, semuanya menjadi hukum. Barulah kita tahu, oh kenapa jadi macam ni? Oh, hukum ni berlaku sebab macam ni. Hukum ni berlaku sebab macam ni. Ini kita akan jumpa nanti lah selepas ini. InsyaAllah. Okey, saya berhenti dekat sini dan saya serahkanlah kepada Kak Mira. Silakan Kak. Kak Mira mana? Pergi sarapan ke? Masa Mira ke kelas hafazan ke? Masya Allah. Okey, tak apa, okey. Benda. Ustaz, silakan tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Maaf. Boleh ada soalan lah ni Kak? Alamak. Oh, ya, okey. Kita buka soalan dulu pada jemaah. Silakan. Satu soalan je sebab saya ada urusan lepas ni. Satu soalan je. Okay. Tak apalah Ustaz, kita carry nantilah. Tak apa. Tak apalah. Panjang ke soalannya Kak? Tanyalah satu soalan. Cuma tu pasal Asma Umais tadi, maknanya dia keluar dalam keadaan sarat lah Ustaz kan? Syarat. Dia keluar dalam syarat dah. Tentang perjalanan yang ni saya tak jumpa lagi dalam bacaan ni. Sebab saya tengah explore tentang dia. Sebab menarik sangat kan. Dia isteri kepada 3 ahli syurga. Betul. Dia dari satu lah yang saya jumpa hari ni tentang kisah dia bersalin. Muhammad bin Abu Bakar. Betul. Muhammad bin Abu Bakar tu adalah anak kepada Abu Bakar dengan Asma. Ya. Anak Jaafar pun ada nama Muhammad juga. Ya, betul. Menarik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baru hari ni, Alhamdulillah. Saya boleh tutup lah, tak ada moderator dah hilang. Tak apa. Kalau ada tak apa, saya tutup lah. Ada. Disebab Datang lah. Ada. Ada orang datang, saya tinggal je, sorry. Oh, ingat ni Ustaz dah nak tutup ke? Tak masuk teks khutbah wada Belum lagi. Tak. Kita saya detailkan tentang haji Nabi ni. Sajalah saya nak detailkan supaya ibu-ibu boleh nampak
hukum-hukum yang selalu kita dengar dengan ibadah haji ni datang daripada banyak mana. syariat. Banyak Jadi- syariat yang jumpa. Tak apa Mira, Ah. bawa ke next punya session. Next nanti. Khutbah tu semua nanti kita bincang kemudian lepas ni. Boleh Ustaz, tak apa. Biar lambat sikit habis. Okay, baik, insyaAllah. Alright. Nak tutup ke? Tu admin angkat tangan tu. Dah tanya ke apa? Ustaz ada hal Mira. Tutup. Oh, okey, baik. Ustaz nak suruh tutup pintu dah Siapa ni. ada soalan tu tulis nota soalan. Kita jumpa minggu depan, kita bincang, okay? Baik Ustaz. Ya Allah, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz di atas hari ini banyak kita dapat manfaat, insyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sikit je Iban Ustaz. Hari ni kuliah kita petang jap. Allah, dah hilang info. Kuliah asal kita hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbahul Dujah, Syarah Safina An-Najah. Kuliah Maghrib ada hadis sahih terbukti masa kini dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ashraf bin Swarin. Dan kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Niran dengan fiqh darah haid, nifas dan istiadah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih, kafarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.